أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dipanjangkan lagi usia kita sampai ke hari ini untuk kita menambah-nambah lagi amalan kita, bekalan-bekalan kita, juga untuk kita beramal sebanyak yang mungkin untuk menarik kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena banyakkan, tambah amalan kita, amalan-amalan baik kita sementara hidup di kandung badan. Nanti kalau sudah mati dah tak ada dah. Dah mati tak ada nak sembahyang, puasa, zakat, tak ada dah, habis semua. Ya. Baiklah, sementara kita menanti insya, kita isi masa kita ini sebagaimana yang sudah dijadualkan, iaitu kita baca kitab Al-Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Peringatan kepada orang mukmin yang dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab ini ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, satu kitab yang masyhur yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sudah habis membicarakan penulisan atau huraian Imam Ghazali berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan, iaitulah beriman pada Allah taala ini dengan apa yang kita dah belajar, dengan apalah sebagainya secara umum untuk orang awam, iaitu segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah, segala sifat kekurangan bukan dan tidak layak untuk Allah. Itu cara umumnya. Kemudian secara tafsilnya, detailnya, belajarlah sifat 20. Belajar sifat 20. Baik. Kemudian kita juga dah bincang dan kita simpulkan juga, untuk mengenali Allah Ta'ala selain daripada yang dikarang oleh para ulama-ulama kita, maka kita semat dalam diri kita segala sifat makhluk mustahil bagi Khaliq, iaitu Allah Ta'ala lah Khaliq tu. Segala sifat makhluk adalah mustahil bagi Khaliq, dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan makhluk. Bahkan wajib makhluk memerlukan Allah, wajib hukumnya kita ni. Ya. Jadi gitulah simpulan umum, gitulah, cukuplah tu. Kemudian tambah-tambah dengan sifat 20. Jadi di sana dibincang dulu arash, Allah berada di arash. Arash itu bukan tempat. Kalau arash itu Allah Taala memerlukan arash, memerlukan tempat, tempat itu makhluk, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mereka yang menterjemahkan arash itu tempat, Allah bersemayam di tempat arash, namanya terjemahan itu silap. Bila terjemahan silap, huraian silap, penjelasannya pun silap, maka pegangannya pun silap. Itu dia, arash bukan tempat, ya. Arash itu makhluk. Jadi arash itu kerajaan.
kerajaan Allah Ta'ala. Allah istawa itu bukannya duduk, bukannya jalasa, bukan qa'ada, bukannya duduk, tetapi sedang memerintah kerajaannya. Begitu istawa tu. Ya, istawalla maknanya memerintah, bukan yajlisu. Thumma istawa, kemudian Allah duduk, bukan yajlisu, bukan yaq'udu, kan, bukan yaqa'u, berada. Ada tu arah tu makhluk. Allah tidak memerlukan pada makhluk. Allah sedang istawalla bermaksud memerintah arasnya, kerajaannya, ya. Gitulah. Yang kedua, kita juga telah membicarakan berkenaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini spesifik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda adalah nabi yang akhir sekali, lepas tu tak ada nabi dah. Ya, jadi syariat baginda adalah syariat yang paling ideal, paling sempurna, paling sesuai untuk manusia sampai akhir zaman. Tak ikut Nabi Muhammad dosa satu hal, tak ikut Nabi Muhammad esok tak boleh nak masuk syurga, disqualified, sebab tak ikut orang yang sudah lulus, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita baca yang ketiga, iaitu as-sa'atu, kiamat. Beriman kepada hari kiamat. As-sa'atu ni dalam bahasa Arab dia ada dua makna. As-sa'atu maksudnya jam kita ni pun jam. As-sa'atu juga maknanya kiamat. Ya. Jadi bila nak terjemah tu kena pandailah. Mana satu, kena tengok siyaqul kalam ataupun konteks ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Qala musannif, berkata tuan kitab kita iaitu Imam Ghazali rahimahullah wa radhiyallahu anhu, adapun saat, bahasa Melayu saat lah kan, saat ketika, saat untuk jam ataupun masa, iaitu kiamat di sini, atiyatun pasti akan datang, la raiba fiha yang tiada ragu akannya. Jadi itu yakin dah, kita yakin dah. Jadi tuan-tuan, kiamat pasti berlaku, kita tahu, cuma masanya tak tahu. Bila nak berlaku, maka dia ada tanda-tandanya. Maka tanda-tandanya pun pasti berlaku. Kebetulan Allah takdirkan kita ini hidup akhir zaman, menyaksikan semua tanda kiamat. Tinggal 1-2 je yang besar-besar. Kan, yang kita tak saksikan. Tinggal sikit lagi. Turunnya Dajjal, turun Nabi Isa, datangnya Dajjal, turun Nabi Isa, datang Imam Mahdi, besar-besar tu. Kemudian sebelum kiamat pun nanti umat Islam semuanya lah akan dibunuh, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hantar angin-angin sejuk yang melalui celah-celah ketiak orang Islam, akhirnya meninggal dunia. Bila tak ada orang Islam langsung, maka wajarlah kiamat. Dah tak ada orang sebut Allah pun tak ada. Sebut Allah pun tak ada, wajarlah kiamat. Kenapa Allah Ta'ala mematikan orang Islam? Kerana Allah tidak mahu orang Islam terseksa dengan hari kiamat tersebut yang begitu dahsyat, ya. Jadi angin tu apa? Angin sejuk. Dia kata angin sejuk. Kalau angin panas sihat, angin sejuk tak sihat. Maka ulama bahaskanlah itu ini ialah virus yang akan membunuh orang Islam. Jadi virus itu datang je nak automatik ke? Sup datang daripada neraka, sup datang daripada langit gitu ke? Pasti melalui hukum asbab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Semua aku jadikan asbab musabab. Pasti ada hukum asbab, dan pasti manusia kaji macam mana nak bunuh orang Islam. Sampai sekarang pun nak bunuh orang Islam, nak bunuh, tembak bom itu tak habis-habis. Besok mereka akan buat satu virus yang hanya membunuh orang Islam. Macam mana? Wallahu a'lam. Ada nanti Allah Ta'ala bagi idea pada diorang tu. Kan sekarang ni dia punya CP dah ada, COVID dah ada, CP dia tu. Dia test. Oh, bukan Islam pun mati juga. Tak boleh jadi ni. Tuan-tuan. Wallahu a'lam macam mana. Cuma pasti orang Islam dengan bukan orang Islam, dia ada aura dia, ada wave-nya, ada gelombang yang berbeza. Gelombang itulah esok dikaji lah barangkali. Virus ini hanya sensitif kepada gelombang misal katalah 2 Hz. 2 Hz ni hanya ada pada orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Contohlah kan. Kena kan?
Begitulah, wallahu a'lam. Wa anna Allaha, dan sesungguhnya Allah yab'atsu man yamutu, akan membangkitkan semua orang-orang yang mati, kama bada'ahum ya'udun, sebagaimana mereka dahulu asal usulnya dihidupkan. Cuma ulama membahaskan macam mana hidupnya. Tulang sulbi kita tidak akan hancur. Tulang belakang kita tu bawah sekali tu nama tulang sulbi. Ya, tulang sulbi kecil itu ditakdirkan oleh Allah Taala tidak hancur. Kenapa? Kerana Allah nyatakan asbab kepada benih jadi balik kita. Itu maksud benih tu. Jadi balik, tumbuh balik kita dari tanah, cup gitu. Ya. Yang apa? Makhluk yang terakhir sekali mati ialah Israel. Dicabut nyawa. Kalau dia mati dulu, alhamdulillah lah, kita tak mati-mati. Dia mati last sekali. Dia cabut diri dia sendirilah. Kan nanti time dia nak cabut, Tuhan kata sekarang dah semua dah tak ada dah. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua dah meninggal dah, tinggal kamu seorang je. Cabut. Dia pun cabut pergi jauh-jauh, tempat yang paling dia pilih lah, kat Pluto ke, kat Marikh, kat mana-mana. Dia pun relax, tenang, dia cabut menjerit sekuat-kuatnya kerana sakitnya, tuan-tuan. Sakitnya. Jadi dia kata, kalau aku tahulah begini sakitnya, nescaya aku akan cabut nyawa orang Islam perlahan-perlahan. Tapi sebelum dah mati dah. Gitu ya. Dan makhluk yang mula-mula hidup ialah peniup sangkakala, Israfil pula. Kan? Dan makhluk manusia mula-mula hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makhluk manusia lah. Israfil dia kerja dia tiup sangkakala je. 2 kali je. Punya bilion-bilion hidup, tuan-tuan, kerja dia 2 kali je. Punyalah senang, pret sekali hancur, pret sekali masuk baik. Apa ni? Hidup balik. Senang untuk kerja dia kan. Aku nak juga kerja itu. Kerja senang, gaji banyak. Allahu Akbar. Itu cerita kelakarnya lah, ya. Dan zaman Nabi SAW, Nabi menceritakan Israfil sudah berpeluh-peluh kerana dah ready dah. Zaman Nabi 1400 tahun yang lalu dah ready dah. Kalau istilah kita lah dah adanya itu, tinggal pret, hancur. Dan besar mana, tuan-tuan, trompet dia? Butaqah. Bentuknya butaqah. Butaqah ni macam tanduk, belakang kecil, depan besar. Gitulah butaqah. Dan 7 petala langit, 7 petala bumi sekeliling alam berada depan trompet dia je. Kecil je alam ni. Alam ni besar mana, tuan-tuan? Saya pun tak tahu kan. Cuma dari hukum memang tak tahulah, tak ada siapa yang tahu, hanya Allah Taala saja yang tahu kan. Cuma dari segi kajian akal, ialah yang kaji alam maya ni NASA lah kan. Kan dapatan yang terakhir dulu guna Hubble, teleskop Hubble, dapatlah dia. Sekarang guna James Webb, teleskop yang baru. Dia buat cermin tu, luas cermin tu 6.5 meter luasnya. Cermin tu kan cermin emas 6.5 meter, harganya 10 juta dolar lebih. Dan dapat image tu datang, maknanya image ni bila ada cahaya kan, maknanya misal katalah ada cakrawala hujung sana, ada cahaya bintang bergerak sampailah kepada cermin ni. Pergerakan tu dikaji ialah 13 million tahun. Cahaya tu datang, berjalan sampai kepada image ni, kepada cermin ni. Dikaji image jauhnya tu 13 million cahaya, perjalanan cahaya. Allah Akbar. Besarnya alam ni kan. Itu belum sampai hujung lagi, belum lagi tuan-tuan. Nanti kalau dia buat lagi 12 meter, lagi dah berapa banyak. Dia buat besar lagi lah jauh. Macam itulah besarnya yang kita sebut Allahu Akbar. Terangkum di situ. Tapi mereka tanpa hidayah apakan daya kan. Mereka dah tahu dah, hukum akalnya tahu, tapi hidayat di tangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah kecil sangat dunia, lagi kecil lah dunia ni. Diameter dunia berapa? Tuan-tuan dah tengok dah. Diameter garis tengah 12,756 km. Kecil je. 12,000 je tuan-tuan. Diameter. Jadi buat pusingan tu carilah kan. Isi padu apa semua cari sendiri. Diameter matahari 1,400,000 km. 1,400,000 km.
Itu pun kalau tuan-tuan tengok di internet, akhirnya matahari ni dot aja. Dot saja tuan-tuan. Bumi langsung tak nampak. Kita lagi lah tak nampak. Allahu akbar. Sekali sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tanamlah sepohon, tumbuhlah sepohon pokok di dalam syurga kita. Pokok itu diameternya 500. Nabi kata bayangan itu kuda yang pantas lari 500 tahun baru sampai hujung ke hujung. Kita katalah 500 tahun tu, 1 tahun dia pusing dunia kan, ataupun 1 tahun tu dia bolehlah lari 12,750 km, maknanya 500 kali dunia. Itu sekali sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai duduk-duduk ni pun boleh dah. Sebut je lah. Dapatlah 100, 200 sambil duduk ni. Ilmu pun dapat, zikir pun dapat. Ya, kecil sangatlah dunia ni. Subhanallah. Okey, itulah dunia tuan-tuan ya. Sementara ingat ni, ialah kita hidup kat dunia ni macam-macam. Akhir zaman ni lagi lah macam-macam kan. Yang zahir, yang batin. Jadi cuba amalkan. Orang-orang masjid dia kena amalkan, sebab musuh-musuh dia ramai. Jin syaitan hakiki dan jin syaitan maknawi, manusia lah. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali tiap-tiap hari. Selamat ia pada hari itu. Ini sebagai hirzan. Hirzan itu artinya perisai minasyaitan fi dzalikal yaum, daripada syaitan pada hari itu. Jadi iblis, syaitan, jin kafir, jin orang, iblis orang. Orang ni maknanya iblis maknawi, body je orang, jiwanya iblis. Kalau syaitan kafir, jin kafir tu itu iblis betul-betul. Tidak akan boleh mengganggu gugat kita. Don't worry. Bacalah tuan-tuan. Baca-baca juga ustaz dia tu, tapi masih buat jahat lagi. Itu bukan iblis, itu nafsu. Nafsu lain tarbiyahnya. Itu nafsu ya. Gitulah. Baca tuan-tuan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau nak baca-baca tak kira pun tak apa, setengah jam dapatlah tu 100. Baca je lah. Amalkan insya-Allah. Yalah, sebagai perawat kadang-kadang saya pun ustaz-ustaz lain dipanggil kan untuk merawatlah jiran-jiran dan begitu begini. Diganggu juga. Tapi bila kita baca dia akan hilang. Jadi kan amalan dah. Gitu ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa annahu ta'ala qad khalaqal jannah. Ini hari kiamat ya. Sesungguhnya Allah Habislah tu berkenaan kiamat. Iaitu kiamat pastinya datang, dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang mati sebagaimana mereka dibangkitkan dahulu. Jadi bangkit kali kedua ini ataupun kiamat nanti mengikut amalan masing-masing. Kalau di dunia ni macam binatang, membujur lalu melintang patah, menyondol kerjanya, besok balik dia bangkit daripada ni ke apa, dilahirkan semula mengikut amalan dia. Dan Imam Ghazali sebut ada 14 lorong, maknanya 14 jenis gerombolan manusia menuju ke mahsyar. Antaranya yang lidahnya sampai ke tanah dan bibirnya sampai ke perut. Siapa dia? Iaitu mereka-mereka yang minum arak. Ini yang tak taubat semua ni, yang tidak bertaubat kan. Kafir ke Islam ke gitulah, Islam yang tidak bertaubat. Itu satu lorong. Semua ni mereka yang kemaluannya mengeluarkan api dan nanah, iaitu mereka yang berzina. Kalau tak taubatlah. Kalau taubat, insya-Allah Allah ampunkan. Bukan insya-Allah, pasti Allah Taala ampunkan. Mereka yang badannya teramat-amat gatal, garu sana patah koyak gitu, gatal sangat, iaitu mereka yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan, mana-mana yang ibu bapanya masih hidup, berbaktilah, sungguh-sungguh bakti. Seolah apa? Seolah-olah kita bawa air yang penuh. Macam mana kita tatang tu, jangan bagi tumpah. Macam itulah. Untuk yang masih muda-muda, tapi depan saya ni banyak yang lebih tua kan, apa boleh buat, rasanya ibu bapa dah meninggal dunia dah. Saya yang muda pun ibu bapa meninggal dunia. Ngaku muda hari ni
Umur dah 52 tahun aku muda lagi. Nafsu mana pernah tua. Gitu. Sesiapa yang ibu bapanya masih hidup, ada peluang. Sesiapa yang ibunya sudah meninggal tapi dia masih hidup pun ada peluang lagi. Kan? Iaitu berbaktilah tuan-tuan, ya, berbaktilah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah sebaik-baiknya. Itu dia. Pada mak bapak kita. Itu maf'ulul mutlak tu. Kata kerja mutlak ihsana. Yang sudah meninggal, buat cara meninggal. Kita sedekah untuk dia, kita beramal untuk dia, kita semua hadiahkan pahala untuk dia. Ya, yang masih hidup, buatlah cara masih hidup. Baik. Kemudian ada lagi yang buta. Nak mahsyar sana. Lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Hei Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu aku celik. Tuan-tuan, yang celik mata retina dah tak ada, jadi tanah, habis. Yang semua saraf-saraf semua dah habis. Yang ada ialah mata hakikat ataupun mata hati lah. Mata hati bukan organ hati, mata hakikat. Kenapa mereka ini? Mereka ini ada mata tak mahu melihat kebenaran, ada akal tak mahu fikir kebenaran, ada telinga tak mahu dengar kebenaran. Telinga gendang semua habis, yang tinggal hakikat. Habislah tu, buta lah tu. Masyam saya kata ke sana. Nak pergi sana, buta, dia jalan ke sana, kena tibai dia malaikat. Sana pula kena tibai lagi. Sana. Itu seksa nak pergi mahsyar baru tu. Baru lagi mahsyar tu. Kan? Mereka yang berjalan kepala di bawah, kaki di atas, mereka yang takabur di dunia ni. Ego. Allah kata begitu, dia kata begini. Macam-macam lagi lah. Dan akhir sekali, yang terakhir ialah kumpulan yang paling ramai ialah kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depan sekali umat. Kemudian Nabi lain belakang. Depan sekali Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para ulama, dan mudah-mudahan kitalah masuk dalam kumpulan itu. Setelah umat Muhammad barulah Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih belakang tu. Hebat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah. Jadi sementara kita hidup, tuan-tuan boleh pilih nak yang mana. Boleh pilih, terpulang. Racun madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kan ada lagunya tu kan? Siapa yang tahu lagu tu? Takkan kat masjid nak nyanyi ya? Aku tak tahu mana yang akan kau berikan. Lagu siapa ya? Jatun Sami'un. Jatun Sami'un. Baik, itu mengenai dengan saah pasti berlaku, dan tanda-tanda kiamat pasti berlaku. Jangan heran. Ustaz, saya heranlah kenapa orang Islam ni berpecah aja. Itu ini, itu ini. Memang tanda kiamat. Macam mana? Tanda kiamat. Pasti berlaku. Dan relax ajalah. Buat ajalah amalan. Teruskan istiqamah bersama para ulama, bersama dengan para ulama. Sama lah kita. Kalau kita tak ada ilmu, tak ada istiqamah, tidak bersama ulama, pening. Tuan-tuan akan pening. Ustaz-ustaz kita tak pening. Cuma ustaz yang tak ikhlas tu pening lah. Sana tak kena, sini tak kena, tak apa-apa kan. Gitulah, wallahu alam, ya. Yang kedua, yang ketiga, al-jannah, beriman kepada syurga lah. Hari akhirat ni syurga, neraka. Beriman pada kiamat, beriman pada hari akhirat. Akhirat tu dua je, syurga, neraka. Tak adalah benda lain. Dosa, pahala. Syurga, pahala, neraka, dosa, pahala, syurga, pahala, neraka, dosa. Tu je. Pegang tu je dalam hidup, selamat. Ini dapat dosa ke pahala? Pahala boleh buat. Ini dosa, pahala, dosa tinggal. Terbuat pula, tengah-tengah kan, terbuat. Undur balik, gostan, taubat, istighfar. Maju lagi ke depan. Gitulah. Dosa, pahala, syurga, neraka, itu saja kaedah kita hidup. Wa annahu ta'ala qad khalaqal jannata. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni beriman kepada hari akhirat pula. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan syurga, jannah, syurga ya. Asal makna syurga ni pun bahasa Melayu Sanskrit lah. Asalnya syurga. Lama-lama jadi syurga kan. Jannah ni maksudnya apa? Maksud asal ya, maksud asal ialah jan tu gila. Jannah, menggilakan. Jadi jannah sesuatu yang menggilakan. Kalau takdirnya tuan-tuan, Allah tunjukkan syurga pada kita hari ini, gila kita, putus saraf kita.
La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala fi bali batari khatarat atau kama qala. Benda yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, tak pernah terlintas. Tak pernah terlintas lah. Itulah dia. Itu dia syurga ya. Sesuatu yang menggilakan. Bayangkanlah, masuk aja, belum masuk ni, melihat gerbang 100 tahun nganga. Cantiknya gerbang baru tu 100 tahun. Malaikat siapa? Masuk. Dalam banyak lagi, selangkah masuk, 100 tahun lagi melihat panoramanya. Subhanallah. Kan tak terbayang lah, memang tak ada, tak terbayang tuan-tuan. Kan. Kemudian makanlah buah wa talhim mandud, pisang yang berdirit-dirit, bukan pisang dunia ni. Pisang dunia paling sedap pun pisang berangan je kan. Kenapa dia mahal? Sebab dia nak tumbuh tu lama, berangan baru tumbuh. Lepas tu dia mahal sikit. Makan pisang tuan-tuan, antaralah nikmat-nikmat tu kan pisang. Belum cerita bidadari lagi tu, dengan Hawaiinya lagi. Tak ada dosa sana. Kau cekup aja bidadari tu, gomul aja, cekup aja. Kan, kat sini nak cekup 2-3 tak berani. Yang bimbang besok kat sana kan. Okey ya. Makan buang. Aku nak try lah sisir yang kedua. Tadi sisir pertama, sisir yang kedua, bukannya buah lain, pisang tu juga sisir kedua. Kulitnya sudah menggunung. Berapa lama dah makan? Berapa banyak dah makan? Tak puas-puas. Dan kulit tu pun taklah jadi busuk, jadi wangi. Tak ada negatif sedikit pun di dalam syurga. Semuanya positif, semuanya elok. Neraka pun samalah. Bila cerita syurga senyum, akulah tu. Bila cerita neraka senyum, bukan aku tu Mamat tu, Ramasami tu, Sami Welu tu. Sami Welu duduk lagi ke? Sami Welu meninggal kan? Masuk syurga ke neraka aku tak tahulah. Dia nanti dengan Alikat dah, ku nantimu di pintu syurga. Alikat tahu dia tak masuk syurga, dia tunggu pintu je kan, kat tepi je. Ku nantimu di pintu syurga. Andainya aku pergi dulu kan, janganlah kau bersedih hati. Bayangkanlah masa-masa indah. Tu lagu pilihan saya dulu tu, masa tingkatan 5. Satu lagi Salim, suci dalam debu. Sebab apa? Suci dalam debu tuan-tuan, itu lirik tu ditulis oleh ulama. Sebenarnya suci dalam debu tu roh kita ni suci, tapi dalam body yang kotor. Jadi kena sucikan. Tapi yang bawanya si dia, jadi tak jadi inilah. Okey tuan-tuan ya. Baik. Okeylah tu. Allahu akbar, syurga ya Allah. Doalah supaya kita, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami mohon padamu syurga, wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin, dan barang yang mendekatkan kami ke dalamnya, min qaulin, sama ada daripada perkataan kami, wa fi'lin, perbuatan kami, min qaulin wa fi'lin, wa i'tiqad, daripada i'tiqad kami. Ya Allah, dekatkan kami ke dalam, masukkan kami ke dalam syurga ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'addaha darul khulud, maka Allah Ta'ala menjadikannya sebagai negeri yang kekal. Bila kekal, tak sama dengan kekal kidam. Yang kena ingat tu, kekalnya syurga, walaupun disebut khulud, kekal, walaupun disebut azali, tetapi tidak sama dengan azalinya Allah. Ingat tu, tidak sama dengan kidamnya Allah, kerana Allah tak ada mula, tak ada sekarang, tak ada ujung. Allah tidak memerlukan masa. Syurga, neraka, walaupun dia kekal, roh dia kekal, roh kekal, syurga kekal, neraka kekal, tapi dia ada mulanya. Dan dia ada, dan tak ada ujungnya. Itu disebut sebagai azali. Ya. Besok ahli-ahli syurga, di dalam syurga, setelah bilion tahun, mereka pun tanya pada Allah, "Hei Allah, ni macam mana, apa cerita ni? Tak ada mati ke? Kami makan minum seronok, taklah jemu, tapi nak tanya macam mana ni?" Allah kata, kekallah kamu di dalam syurga. Bilion tahun lagi, tanya lagi soalan sama. Allah berkata, kekallah kamu di dalam syurga. Ahli neraka pun sama. Ya Allah, ni macam mana ni? Dah tak tahan ni. Dia punya seksaan increase. Nikmat dalam syurga pun increase. Dalam neraka pun sama. Tak tahan ya Allah, tak tahan. Macam mana ni? Allah kata, kekallah kamu di dalam neraka. Allahu akbar, nauzubillah tuan-tuan ya Allah. Tak tahulah neraka ni kan.
Kalau takdirnya nafas orang ahli neraka bernafas di atas bumi, nescaya terbakar semua pokok-pokok yang ada di atas muka bumi. Macam mana? Kalau takdirnya dira' tu pakaian ahli neraka, diletak di lautan dunia, kering semua jadi wap panasnya tu. Subhanallah. Dia minta ampun ajalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tak masuk dalam api neraka, ya. Allahu akbar wa iyazubillah. Khulud, darul khulud li auliyaihi, untuk para wali-walinya. Aduh, untuk wali-wali pula dah. Kita ni wali nikah anak pun fil. Suruh tok imam yang walikan kan. Wali-wali maksudnya orang-orang yang taat kepada Allah. Kitalah, ya. Wa akramahum, dan Allah memuliakan mereka fiha, dengan di dalam syurga, dengan satu nikmat yang paling besar. Dekat syurga ni tuan-tuan, orang ahli syurga pun ada siksaan juga, ada siksanya, kan? Dan nikmat paling besar bagi ahli syurga ni apa? Ialah melihat wajah ataupun zat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak lihat? Wallahu alam, masuk dulu syurga. Cerita tak guna kan? Masuk dulu syurga. Lepas tu takut mati. Kata nanti jumpa Allah Ta'ala, mati takut. Tapi janganlah doa cepat mati. Banyak lagi tanggungjawab kita. PRU 16 belum lagi. Banyak lagi tanggungjawab kita tu. Siapa nak panjat pokok? Gitulah kan. Itulah nikmat paling besar, melihat zat Allah. Allah yang kita sembah, Allah kita puji gitu-gitu, tiba-tiba dizahirkan. Bukan zahir ya, ditajallikan. Tak sesuai nama Allah. Apa kata-kata kita kepada Allah, kita kata zahir kan, tak sesuai. Ditajallikan. Di mana kehadirannya? Macam mana melihatnya? Adakah dengan mata? Adakah dengan itu, dengan ini? Ulama bahas cuma di mana kehadirannya. Ulama sebut di pentas hadaratul qudus. Itu je, kehadiran zat yang kudus. Bukanlah pentas begitu, di tempat kehadiran si kudus, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ulama pun tak tahu. Itulah nikmat paling besar. Dan melihat Allah itu mengikut rezeki masing-masing. Pastinya kita ini dengan Nabi bezalah. Kita ini dengan ulama lainlah. Pastinya begitu. Macam tu wayang, cerita best, mat kilau, mestilah first class lain, second class lain, third class kat belakang kan? Ke kat mana ya? Belakang, depan sekali. Nampak sangat tak masuk panggung. Masuklah saya sekali, tengok. Depan sekali. Yang belakang tu, tu yang first class. Tengok relax. Depan tu tuan-tuan, buang tak seronok. Tengok sini sana tak nampak, tapi belakang dia tengok nampak semua. Itu pun ada beza. Besokkan lagi di syurga pun samalah. Itu tamsilan saja kan. Baik, apa pula seksaan bagi ahli syurga? Seksaan bagi ahli syurga ialah bila sudah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merindui untuk bertemu lagi. Itulah seksaan kepada ahli neraka syurga, kerana merindui, terseksa dengan kerinduan. Namun rindu itu tak adalah stres, tak adalah itu, cuma kemanisan rindu itu. Tapi ya, terseksa lah dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga besok di alam di akhirat Allah Taala akan jelmakan, zahirkan, jelmakan kematian itu. Mati ni makhluk. Selain Allah makhluk ya. Pegang tu, selain Allah makhluk. Mati ni makhluk. Hidup ni makhluk. Roh lah kan. Jadi mati ni besok Allah Taala akan jelmakan ia sebagai seekor kambing di sana. Dan dipertontonkan kepada ahli syurga, ahli neraka, dan disembelihlah kambing itu. Maknanya mati itu dimatikan. Macam mana? Mati itu dimatikan. Maknanya lepas itu tak ada mati dah. Ahli syurga hidup selama-lamanya, ahli neraka hidup selama-lamanya. Bila lihat si mati itu dimatikan oleh Allah Ta'ala, maka bergembiralah ahli syurga, seronok. Dan berterseksalah ahli neraka. Dahlah sakit, stres lagi. Tengok ahli neraka sakit ni, kemudian mati tak ada, tension lagi. Itulah tuan-tuan,
Tak boleh. Cerita boleh lah tuan-tuan kan. Saya ada kalau sahabat dah meninggal dunia, dah taubat lah. Dia masa muda-muda dia kan, dia kerja driver. Zaman dulu kan zaman jahiliyah. Okey minum arak, dia minum arak. Kan. Dia cerita dengan saya, sedap Ustaz arak ni kan. Ceritalah. Bolehlah sedap, cerita je. Kita tak rasa, mana kita tahu. Saya tanya yang paling sedap apa? Adalah namanya saya tak ingat kan namanya kan. Dia kata perasa apple tu. Kalau tampuk ais, dia kata sedapnya. Diceritakan ya. Kita tengok aje lah sebab tak rasa. Kan. Cerita bolehlah tuan-tuan syurga neraka ni, tapi sebenarnya apa yang tuan-tuan bayangkan tak sampai. 1 juta, 2 juta lebih dari itu. Kalau nikmat lebih dari itu. Kalau seksa lebih dari itu. Daripada yang kita bayangkan ya. Allah minta lindung je dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita daripada api neraka. Bin nazari ila wajhil karim, dengan melihat kepada wajahnya atau zatnya yang maha mulia, itulah syurga. Kemudian wa khalaqan nara, Allah taala juga menciptakan api neraka, wa adaha daral khulud, dan menjadikannya sebagai negeri yang kekal, liman kafara bih, bagi siapa yang kafir kepada Allah taala, wa alhada fi ayatihi, dan lari tauhidnya. Iltihad ni ilhad ni maknanya orang yang tidak mengesakan Allah taala lah, daripada ayat-ayat Allah taala, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa ja'alahum, dan menjadikan mereka itu mahjubina ala ru'yatihi, terhijab daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Sikit pun Allah tak pandang ahli neraka ni. Allah serah bulat-bulat kepada Zabaniyah. Kau hentamlah habis-habis, ikut dia lah, terpekik, terlolong tergitu, dia punya pasal aku sikit pun tak melihatnya. Tu dia tuan-tuan ya, ahli-ahli neraka, wa'iyyazubillah lah ya. Ilahuna min kalamil Ghazali wa ma ba'dahu min kitabil ibanati lil Imam al-Asy'ari. Maknanya sampai perenggan ini, tuan kita sebut ni, sampai perenggan inilah dia petik daripada kata-kata Imam Ghazali. Adapun bawahnya lagi ni ada satu perenggan panjang ni, dia ambil daripada kitab Al-Imam Al-Asy'ari, kitab Al-Ibanah lil Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu imam tauhid kita lah. Bukan Imam Asy'ari tu membuat tauhid daripada Rasulullah. Dia cuma menyusun kitab risalah atau apa tu, sifat 20 tu. Wa nadina bi anna la nukfiru ahadan min ahli qiblah. Agama kita, kata Imam Al-Asy'ari, ingat ni kita punya ahli sunnah wal jamaah, pegang ni. Dan kita beriman, kita beragama, sesungguhnya kita tidak mengkufurkan seseorang daripada ahli kiblat. Selagi mana dia menghadap kiblat, selagi mana dia sembahyang macam kita, jangan kata dia kafir. Sesat tak apa, dosa belum kafir lagi, sesat belum kafir lagi. Orang sesat ni, ajaran sesat belum kafir lagi. Tapi mahkamah telah ambil tindakan lah. Bila Jais kata dia ajaran sesat, mahkamah syariah telah ambil tindakan, sebab sudah terkeluar daripada undang-undang, daripada dia kategori orang Islam. Mahkamah syariah untuk orang Islam. Itu yang Jais kena saman balik tu. Kena saman balik. Dia saman satu fahaman Selangor paling banyak lah, 100 lebih dia punya ajaran sesat, paling banyak tuan-tuan. Jadi bila dah disaman, dia argue balik lah, lawan. Kau kata aku sesat, maka aku ini sudah bebas daripada hukuman duniawi lah kan, mahkamah syariah. Kena saman balik Jais. Tapi Jais pun bijak juga. Kalau begitu, engkau jangan buat amalan Islam. Tak boleh sembahyang Jumaat macam kami, tak boleh ini. Kalau buat juga, aku boleh saman. Sebab menghina-hina dunia tuan-tuan. Saman balik, fitnah, saman. Habis yang kau lantak dia lah, bagi dia pegawai dia kan. Kita betulkan. Ustaz, macam mana kita nak mana azan? Belum lagi. Macam mana kita nak mempertahankan agama ni Ustaz? Dia tuan-tuan, sebelum pertahanan ke depan, dia dua main bola kan. Bertahan. Bila masa masuk gol, so bertahan aja, serang lah. Jadi tuan-tuan, ini satu kategori, satu level, sana satu level.
Kalau sampai tahap itu dah orang alim. Sekurang-kurangnya kita boleh bertahan. Macam mana nak bertahan? Iaitu penuhkan dada dengan ilmu. Beres. Kan dengan ilmu. Okay, silakan azan, kita sekejap, berhenti sekejap. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ati Muhammadan rasulullah. Innaka la tukhliful mi'ad. Amin amin rabbil alamin. Kita sambung sikit, habiskan ayat ni ya. Tadi tak habis. Jadi begitulah, untuk mempertahankan, dulu kita pertahankan diri kita dahulu dengan penuhkan dengan ilmu. Auto adalah pertahanan tu, tak ada pening-pening dah. Wa nadinu bi alla nukaffira ahadan. Kita beriman bahawa kita tidak akan mengkufurkan seseorang min ahli qiblah, daripada ahli kiblat. Kan? Apa dia? Bizambin, dengan dosa-dosa yartakibuhu, yang dia lakukan, kazina, kaki zina ke, mencuri, wasariqah, mencuri, wasyurbil khamr, wasyurbil khumur, iaitu peminum arak. Kita tetap tidak mengatakan mereka kafir, cuma berdosa. Tetapi yang sesat, yang dalalah itu yang syirik lah contohnya kan, itu kafir lah kan, syirik, menduakan Allah Ta'ala, apalagi tidak percaya pada Rasul ke, pada itu syirik lah, kafir lah ya. Ini orang yang melakukan dosa-dosa besar. Okay, tetap kita tidak melakukan tetap kita tidak mengatakan mereka itu kafir. Bahkan wa narjul jannata, kita mengharap syurga, lil muznibin, untuk orang-orang yang melakukan dosa. Kita mohon keampunan Allah Ta'ala untuk mereka. Wa nakhafu alaihim, dan kita rasa takut ke atas mereka, an yakunu bin nari mu'azzabin, mereka diazab di dalam neraka. Kita pun doakanlah tuan-tuan ya. Itulah misi dan visi kita, menyelamat manusia daripada syurga daripada neraka kepada syurga. Itu sebenarnya tuan-tuan, misi ni besar sangat, tak mampu kita. Jadi siapa nak buat? Pemimpin lah. Itulah sebenarnya visi dan misi pemimpin, iaitu menyelamatkan rakyatnya, tak kira bangsa, Cina, India, Melayu, apa semua, daripada neraka ke syurga. Itu sebenarnya.
sebenarnya. Tapi kalau tak buat, dia jawab depan Tuhan lah, dia berdosa. Ada orang mati di dalam negara ini yang non muslim tanpa ada usaha dakwah kepada mereka, maka pemimpin jawablah, kita dah pilih dia orang untuk atas, kamu laksanakan amanah itu. Tak laksana, jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat ini dahulu yang kita dapat bincang, kongsi-kongsikan daripada karangan Imam Al-Ghazali dan petikan daripada kitab-kitab lain kan. Jadi kita tak mampu nak menulis, kita bacalah tuan-tuan ya, kitab-kitab para ulama yang membimbing kita. Kata Hasan Al-Basri, laulal ulama'u lasaral nasu kal bahaim. Kalaulah tiada ulama, nescaya manusia ini akan jadi binatang. Bahaim itu binatang lah ya. Itu kata Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ulama tersyuhur zaman tabi'in yang pertama, Hasan Basri dan Sufyan Tsauri. Laulal ulama la saran nasu kal bahaim, kalau tiada ulama maka manusia akan jadi macam binatang. Wallahu alam, minta ampun dan maaf. Yang benar hanya saja dari Allah Subhanahu wa taala, yang tersilap di atas kejahilan saya dan kealpaan saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendengar kebaikan dan orang-orang yang akan melaksanakan kebaikan tersebut. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu masukkan kami ke dalam syurga. Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Sama ada, dan masukkan kami ke dalam syurga dengan perkataan kami, i'tiqad kami dan hati kami ya Allah. Wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribu ilayya min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Begitu juga kami mohon perlindungan daripada api neraka, sama ada ianya datang daripada mulut kami, perkataan kami dan hati mereka kami dan i'tiqad kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
ياسين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك
إلى ربه الله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام منك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. بارك ربنا وتعالى في الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودمائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن حق له علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.
وستعلمون من هو في ضلال